Salam sejahtera. Okey, sekarang kita akan membincangkan eksperimen 2A ya, di bawah bab 2 separtian karbon. Okey, tajuk eksperimen ini adalah membandingkan antara alkana dan alkena. Okey. Okey, seperti mana yang kita sudah study ya sebelum ini ya, kita mesti boleh bezakan alkana dan alkena sebab mereka ini adalah di bawah hydrokarbon. Hydrokarbon maksudnya terdiri daripada unsur karbon dan hidrogen sahaja. So, untuk eksperimen ini kita akan lihat dari 3 bahagian ya. Okay. So, bahagian A adalah berkaitan dengan pembakaran. Okay. So, yang B adalah tindak balas dengan air bromin dan C adalah tindak balas dengan larutan kalium manganat 7 berasid. Okay. So, sebelum kita teruskan, kita buat ulang kaji sedikit tentang siri homolog. Ya, maksudnya family ya. So, family untuk alkana dan alkena. Okay. So, pertama kita mesti hafal ya formula ARM dia. Okay. Alkana CnH2n plus 2. Alkena pula adalah CnH2n. Kemudian untuk kumpulan berfungsi, okay, setiap satu karbon adalah ikat kepada 4 unsur ya, dan biasanya adalah atom hidrogen. Okay. Kemudian untuk alkena, kumpulan berfungsinya adalah ikatan karbon-karbon ganda 2. So, ini tubal ya, tubal ganda 2. So, formulanya juga ganda 2, N to N. Okay. So, kita sangat senang nak membezakan alkana dan alkena waktu kita jawab soalan sebab nama akhirnya adalah ikut nama family di sini. ANA, nama akhir. Kalau you nampak, nama bahan kimia itu berakhir dengan ANA, you sudah tahu dia datang dari family alkana. Kemudian, untuk ENA sama juga, dia ambil 3 perkataan di belakang sini. Okay, dia datang dari family alkena ya. Okay, so dalam eksperimen ini, kita akan guna 2 bahan kimia yang utama, yaitu heksana dan heksena. Okay. Hex maksudnya karbon 6. So, 6 maksudnya kita akan gantikan N ini dengan 6. So, H dia akan jadi 14. So, kita lihat dari segi formula molekul macam ini pun, kita boleh kena pasti dia datang dari family apa. Ya, siri homolog apa. Okay. Kemudian double punya. Next time you nampak ada double punya, dia mesti datang daripada family ENA. So, ini ialah basic yang mesti ada ya. Okay. Okay, now kita lihat eksperimen bahagian A, iaitu tindak balas pembakaran. So, kita lihat hipotesisnya. Hipotesis iaitu heksena akan terbakar dengan nyalaan yang lebih berjelaka. Berjelaka maksudnya dia lebih berasap hitam ya. Okay. Berbanding dengan heksana. Okay. So, seperti mana yang kita sudah study, pembakaran untuk bahan api, kita dapati heksana, heksena adalah bahan api. So, apabila mereka mengalami pembakaran, mereka akan bertindak balas dengan oksigen. So, O2. Kemudian hasilnya adalah sama, mesti karbon dioksida dan air. Maksudnya samalah, tak kisah dia alkana ataupun alkena, kita hanya tukar formula di depan sini saja. Okay, kemudian kita seimbangkan ikut cara ini. Okay, pertama kita seimbangkan karbon dulu. Karbon, so kita lihat ada 6, so kita letak 6. Seterusnya kita seimbangkan hidrogen. So hidrogen kalau 14 maksudnya 7 lah di sini. Okay. Lepas itu kita akan calculate ya, kita bilang berapa bilangan atom oksigen ada untuk hasil tindak balas. So kalau cikgu calculate di sini dia ada
6 darab 2, 12 tambah 7, so dia 19. So, ingatlah formula di sini. Senang saja, kita akan ambil N bahagi 2. Iaitu N adalah berapa banyak jumlah oksigen, atom oksigen yang ada di sini. If 19, kamu ambil 19 over 2. Okay, N bahagi 2. So, sama juga untuk hexana, kita ganti dengan C6H12. So, apabila kita bilang bilangan atom oksigen yang ada ya, dia adalah 18. So, cikgu letak sini 18 bahagi dengan 2 adalah 9. Okay, sorry ya cikgu sini silap. Actually, ini adalah 9. Ya, 9 ya. Okay. Okay, so kita lihat ya, sewaktu kita buat eksperimen, kita mesti kena pasti pemboleh ubah. So, untuk bahagian A ini, pemboleh ubahnya adalah hexana dan hexena. Okay, kalau kamu tak mau namakan bahan kimia ini, kamu boleh bagi jenis hydrocarbon. Sebab hexana dan hexena adalah datang dari kategori hydrocarbon. Okay. So, apa yang kita nak memerhatikan? So, yang bergerak balas itu adalah kecelakaan nyalaan. Ya, okay. Kemudian yang dimalakan itu adalah isi batu, hexana dan hexena. So, radas yang kita akan sediakan adalah macam inilah. Okay, nanti kita menyaksikan eksperimen. Okay. Okay, so dari segi pemerhatian ya, ingat ya nanti kalau anda nak jawab soalan yang berkaitan pemerhatian itu, maksudnya apa yang dilihat melalui mata kasar kamu. So, apa kita boleh nampak? So, tadi kita dapat nampak ya yang hexana dengan hexena yang perbezaannya adalah hexena dia terbakar dengan nyalaan kuning dan sangat banyak celaka. Tadi memang you nampak kan? So, untuk ini kamu lihat ya, cikgu akan fokus kepada hexena. Sebab ketiga-tiga eksperimen yang kita gunakan, yang kita jalankan itu, semua yang mendatangkan kesan positif adalah dari siri homolog alkena. Okay, so pembakaran pun sama. So yang lebih bercelaka adalah hexena. So pemerhatian ingat mata yang cikgu letak di sini. Okay, untuk jawab soalan mengapa ENA ini terbakar dengan lebih bercelaka. So kamu kena tunjuk calculation ini. So calculation ini dipanggil peratus karbon mengikut jisim per molekul. So, you kena hafal inilah peratus karbon. Maksudnya kita calculate berapa peratus karbon yang ada dalam sebatian ini.
So, selepas kamu buat calculation macam ni, kamu dapati peratus karbon adalah lebih tinggi untuk siri homolog DNA. So, apabila kita buat perbandingan, kamu nampak kita akan ambil dua sepatian yang mempunyai bilangan karbon yang sama. Contohnya, you nak bandingkan C6 ENA dengan ANA itu means alkana dan alkena itu mesti datang dari bilangan karbon yang sama. If C4, kamu akan banding dengan C4. Okay, so seterusnya kita lihat bahagian B. Okay, bahagian B adalah tindak balas penambahan. A adalah pembakaran, B adalah penambahan, di mana kita sudah study ya, nanti kita buat ulang kaji. Okay, hipotesisnya macam ni. Sama juga, kita mula dengan ENA. So, kita dapati heksina akan menyawarnakan warna perang. Dalam jawapan SPM, mesti sebut warna perang. So, siapa yang bagi saya jawapan, heksana menyawarnakan warna air bromin, kamu akan dapat markah kosong. So, dia punya keyword adalah warna perang ini. No color, no marks. Okay. Manakala heksana tidak menyalakan warna perang air bromin. Ingat ini saja. Okay. So, tindak balas penambahan hanya berlaku kepada hidrokarbon yang mempunyai ikatan ganda 2. So, ikatan ganda 2 ini kita panggil dia sebagai sepatian tak tepu. Ya, tak tepu. So, tak tepu maksudnya dia boleh tambahkan bahan yang baru ini ke dalam sepatian itu. So, macam mana dia tambahkan? So, senang saja. Selepas dia tindak balas, ikatan tubel itu akan hilang. So, apabila ikatan tubel ini hilang, ya, sebelum ini ada ikatan tubel, selepas tindak balas, ikatan tubel dia hilang, dia akan membentuk dua ikatan yang baru ini pada karbon ikatan tubel antara dua karbon ini. Okay, so sebab kita sudah, kita ingat satu karbon dia mesti ada 4 ikatan. So, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So, ini memang memenuhi syarat dia. So, ikatan baru ini dia akan ikat kepada A, dan ini ikatan ini akan ikat kepada B. Contohnya, kalau gas klorin, Cl2, satu Cl- sini, satu Cl- sini. Kalau dia adalah air, dia akan pecahkan kepada HOH. So, H akan ikat ke sini, kemudian OH akan ikat di sini. So, akhirnya kita dapat sepatian tepu. Ya, okay. So, untuk bahagian B ini, kita akan ambil kita ambil air bromin. Air bromin, ingatkan warna dia. Warnanya ialah warna perang ya. Warna perang. Okay. So, ini ialah A. Ini ialah B. So, ikatan tubel adalah di sini. Okay. Selepas tindak balas, ikatan tubel akan hilang. So, apabila dia hilang, dia akan membentuk dua ikatan yang baru. Satu ikat kepada PR, satu ikat kepada PR lagi satu. Okay, so dia akan tukar daripada sepatian tak tepu menjadi tepu. So apabila dia jadi sepatian tepu macam ni, dia adalah cahaya yang tidak berwarna. So apabila kita menyaksikan apa yang berlaku dalam eksperimen, kita dapati warna perang untuk air bromin itu akan dinyawarnakan. And then ini hanya berlaku untuk ENA, iaitu heksana saja. Heksana tidak boleh mengalami tindak balas penambahan dengan bromin. Ya. Okay, so sama juga eksperimen ini kita guna heksana dan heksina. So ini adalah apa yang kita ubahkan dalam eksperimen. So ini adalah pemboleh ubah yang dimanipulasikan. Okay,
So yang bergerak balas ialah apa yang kita memerhatikan. So apa kita akan record kan? Okay, itu adalah perubahan warna pada air bromin. So yang dimalahkan kita guna isi batu heksana dan heksana yang sama, ya sama. And then eksperimennya sangat-sangat simple. Dia hanya perlukan 2 tabung uji saja. Okay. So kita lihat ya. Kita akan membezakan Eksperimen. alkana dan alkena menggunakan air bromin. Di sini ada 3 tabung uji. Dari kiri, tabung uji yang berisi larutan alkana. Di tengah, larutan alkena dan paling kanan air bromin yang pekat berwarna perak. Langkah pertama, air bromin dipipetkan ke dalam larutan alkana. Dapat dilihat air bromin bertukar kepada warna kuning gelap. Kemudian, air bromin dimasukkan ke dalam larutan alkena. Kelihatan 2 lapisan terbentuk dan tidak larut sebagaimana alkana. Sekarang goncangkan larutan yang berisi alkena. Warna perak air bromin kelihatan dinyah warnakan. Okey, daripada eksperimen tadi, kita memang dapat memerhatikan melalui mata kasar kita. Tengok ya, mata kasar kita ya. Apabila nak melihat melalui mata, dia mesti sebut warna dia. Biasanya warna dia. That's why dia pilih air bromin. Dia tak pilih gas hidrogen atau air klorin. Kita tak nampak perubahan sangat. So, dia pilih bromin. So, kita boleh lihat warna perang air bromin dinyawarnakan. So, ayat ini sangat-sangat penting ya. And then nampak tak? Semua perubahan hanya berlaku pada siri homolog ENA. Okay. So, ini sebenarnya adalah tindak balas penambahan. Okay. Okay, untuk bahagian C pula, kita akan lihat eksperimen lagi satu, iaitu tindak balas dengan larutan kalium manganat 7 berasid. So, why dia pilih larutan ini? Sebab dia ada warna. So, sama juga. Tindak balas ini adalah tindak balas penambahan, pengoksidaan. Ya, pengoksidaan sebab larutan kalium manganat 7 ini adalah ejen pengoksidaan ya. Kita sudah study dalam tindak balas redox ya. Okey, sama juga. Hanya family ENA alkana ya memberikan tindak balas ya, mengadakan tindak balas dengan larutan kalium manganat 7 berasid iaitu warna ungu ya. Kita lihat eksperimen nanti ya. Okey. Okey, sama juga. Ini adalah tindak balas penambahan yang kita sudah study ya. So, untuk larutan kalium manganat 7 ini, kita tak boleh tulis KMNO4 di sini. Ya, seperti mana yang kita sudah bincangkan dalam teori ya, sewaktu waktu kita study PTPR, kita dapati kalau larutan kalium manganat 7 berasid, 2 kumpulan OH akan ikat kepada sepatian tak tepu ini. Ya, 2 kumpulan OH. So, ini dipanggil sepatian diol. Ya, sepatian diol. Tapi biasanya dia tak akan minta kamu namakan lah. So, tapi sekurang-kurangnya kamu boleh tulis persamaan kimianya. So, untuk dapatkan 2 pasangan OH ini, ya, satu pasang OH ini, 2 kumpulan OH ini, kita perlu H2O plus O. O yang ada bracket macam ni, ada kurungan macam ni, ini dalam bidang kimia, kita kata dia sedang mengalami tindak balas pengoksidaan. So, okay.
So sama juga you dapati semua sama ya, kita cuma ubah bahagian boleh ubah bergerak balas saja, sebab ini bahagian ialah apa yang kita hendak membuat pemerhatian, ya, apa yang kita hendak record dalam eksperimen kita. So untuk bahagian C, kita nak record perubahan warna pada larutan kalium manganat 7 berasid. So eksperimennya simple juga, sama dengan air bromin. So dalam SPM nanti saya memang menggalakkan ya, kamu hanya ingat air bromin. Every time kamu pilih air bromin. Tak payah pilih larutan kalium manganat 7 berasid, sebab saya bimbang kamu tulis nama ini silap ini. Okay, so kita lihat. Okay, so selepas kamu melihat ya, kita menonton video tadi, kita dapati now kita boleh buat pemerhatian dah. So pemerhatian sama juga, hanya ENA, alkena memberikan keputusan positif. So kita dapati untuk heksana, dia akan menyawarnakan warna ungu larutan kalium manganat 7 berasid. So ingat ya, perkataan warna ungu ini mesti ada. What you see. Okay. Okay, so now sebagai kesimpulan untuk eksperimen ini, sentiasa dia tanya dalam esei juga. Dia akan minta kamu namakan 2 reagent, maksudnya bahan kimia yang boleh kita gunakan untuk membezakan alkana dan alkena. So untuk eksperimen ini adalah heksana dan heksana. So ada 2 bahan kimia, iaitu air bromin, ya, air bromin dan larutan kalium manganat 7 berasid. So apa kesimpulan kita? Kita dapati kamu kalau dia minta satu saja. Kalau soalan dia minta 1 reagent saja, dia kata nyatakan bahan yang digunakan untuk membezakan alkana dan alkena. Kamu pilih air bromin. Sebab ini lebih senang untuk kamu hafal. So sangat senang ya ayat dia. Alkana tidak menyawarnakan warna berang air bromin. Tetapi alkena
menyawarnakan warna perang air bromin. Ayat ini tulis maka penuh dapat. Okay. Kemudian untuk larutan kalium manganat 7, hanya tukar perkataan warna perang menjadi warna ungu saja. Yang lain itu semua adalah kekal sama, iaitu heksana tidak, heksena ya, heksena yes ya. Okey, ini ialah penjelasannya mengapa ENA ada tindak balas, ANA tak ada tindak balas. So very simple. So kedua-dua ini alkana ataupun alkena dia adalah hydrokarbon. Tapi yang membezakan ANA dipanggil hydrokarbon tebu. Manakala untuk ENA dipanggil hydrokarbon tak tebu. Tak tepu. Nampak tak ada dua ikatan tubal, ikatan ganda dua di sini. Ya, ada ikatan ganda dua di sini. Okay. So, kalau ikatan ganda dua, maksudnya dia boleh mengalami tindak balas penambahan. Manakala untuk yang tepu ini, yang hydrokarbon tepu ini, tindak balas penambahan tidak dapat berlaku. Very simple and very clear. Okay. So, kita akhir sekali kita lihat ini satu soalan yang dia akan tanya iaitu definisi. Okay, definisi secara operasi ya, dia tak ikut apa yang kita study untuk kertas 2 yang kita hafal dalam modul itu. Itu tidak, itu definisi itu lain. Kalau definisi secara operasi maksudnya dia berkaitan dengan apa yang kita melakukan dalam eksperimen. Okay, so ingat nota cikgu ya, pesanan cikgu. Definisi secara operasi dia melipat dua bahagian. Ya, saya memang tulis dia dengan jelas lah. Pertama ialah what you do. What you do biasa dia sudah nyata dalam soalan. Apa kamu perlu lakukan? So, dalam eksperimen ini, saya pilih air bromin ya, sebab saya rasa saya tadi sudah pesan air bromin lebih senang. Okay. So, saya pilih air bromin. Kalau you tak nak pilih air bromin, kamu boleh pilih larutan kalium manganat 7 berasid. Okay. So, what you do means cikgu akan titiskan air bromin ke dalam cecair hidrokarbon sebab alkana dan alkena adalah hydrokarbon. Kalau you tak nak tulis macam ni, kamu boleh tulis dengan lebih jelas pun boleh. Air bromin dititiskan ke dalam tabung uji yang berisi heksana dan heksenal secara berasingan. It's okay now. It's up to you. Okay, it's what you do. Ingatlah what you do. Kemudian, you mesti buat satu nota kecil ya, satu kenyataan kecil, what you see. What you see sangat senang lah. Maksudnya pemboleh ubah yang bergerak balas. Ya, yang bergerak balas. Okay, what you see. Kita nampak warna perang air bromin dinyawarnakan. Okay, so now, kalau you sudah kena pasti what you do and what you see, kamu boleh jawablah soalan definisi secara operasi dengan gabungkan dua bahagian ini. Gabung dalam satu ayat. Okay, so hydrokarbon, apa soalan dia? Dia minta hydrokarbon tak tepu, betul tak? So tak tepu ialah yang boleh menyawarnakan warna perang air bromin. So you gabungkan. Guna kata hubung lah. Kita akan tulis apabila air bromin dititiskan ke dalam cecair hidrokarbon, warna perang air bromin dinyawarnakan. Ini adalah definisi untuk hidrokarbon tak tebu. Iaitu apa yang ditanya dalam soalan dalam eksperimen kamu. So, selepas kamu lihat video ini, kamu mestilah melengkapkan eksperimen 2.1.
Sebab membezakan alkana dan alkena ialah satu bahagian yang sangat-sangat penting dalam SPM. Okey, itu sahaja. Terima kasih.